Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Razif bin Rahman, Dometrik 257405. Untuk presentation kali ini, saya akan menerangkan soalan nombor 1. Apakah rasionalnya penubuhan nafta kepada ketiga-tiga negara yang mengambil bahagian dalam perjanjian ini? Alright. So, yang pertama, perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara North American Free Trade Agreement ni ini melibatkan tiga negara iaitu Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Alright. Dan pada masa sama yang juga kebaikan perjanjian ni adalah menghapuskan sekatan perdagangan, menambah peluang pelaburan dan juga menggalakkan perdagangan asli. Kalau kita lihat yang nombor 3 di sebelah ni, ia lebih kepada kelebihan tiga negara ini mementerai perjanjian tersebut, NAFTA. Alright, kelebihan yang lain adalah seperti perdagangan quadruple, harga yang diturunkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga nombor 4, pekerjaan yang dicipta. Nombor 5, peningkatan pelaburan langsung asing dan mengurangkan belanjaan kerajaan. Itu adalah kebaikan untuk tiga buah negara ini yang menterai perjanjian NAFTA pada tahun 1994, tak salah saya. Alright, itu saja untuk nombor jawapan untuk soalan nombor 1. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afeni bin Muhammad Perancan, nombor metrik 252234. Tanpa membuang masa, saya ingin membentangkan mengenai keburukan NAFTA kepada negara anggota dan perniagaan antarabangsa. Terdapat 4 keburukan. Yang pertama adalah risiko politik, yang kedua adalah risiko ekonomi, yang ketiga adalah kadar pertukaran wang, dan yang terakhir adalah tarif import dikurangkan. Bagi uraian yang pertama, risiko politik, dia akan menyebabkan kerugian keburukan dia. Yang kedua, dia berlakunya pergolakan, hampasan kuasa, peperangan dan pemberontakan. Dan yang ketiga, kesannya akan menyebabkan syarikat antarabangsa merosot, terbantuk serta operasi pengeluaran perdagangan tidak dapat dijalankan. Contohnya, pada tahun 2011, hampir 80% daripada kerugian adalah dalam bidang pembuatan, 80%. Terusnya industri-industri termasuk kenderaan bermotor, tekstil, komputer dan peralatan elektrik terjejas. Untuk risiko ekonomi, keburukan dia berlaku perubahan dalam ekonomi sesebuah negara. Contohnya jika berlaku kemelesetan ekonomi dan inflasi ke Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, akan mengakibatkan kos pengeluaran itu meningkat, permintaan akan menurun dan jumlah ekspor pun juga menurun. Negara berkuasa besar hanya ingin mengauk keuntungan sahaja. Okey. Untuk yang ketiga adalah kadar pertukaran wang. Kadar pertukaran wang tidak akan stabil. Kadar pertukaran asing menggambarkan nilai mata wang tempatan berbanding dengan nilai mata wang asing. Nilai kadar pertukaran sentiasa berubah-ubah menyebabkan kadar pertukaran asing tidak stabil. Di mana NAFTA akan meninggalkan kesan negatif ke atas kos operasi, akan menjejaskan nilai mata wang negara apabila terlalu bergantung kepada kegiatan import negara berkuasa besar seperti Amerika Syarikat, Kanada maupun Mexico. Dan yang keburukan yang terakhir adalah tarif import dikurangkan, tarif tanaman negara akan dikurangkan. Contohnya Malaysia dibanjiri oleh hasil tanaman Amerika Syarikat yang amat murah berbanding dengan harga tanaman Malaysia. Tarif import dikurangkan kepada sifat oleh Amerika Syarikat. Itu sahaja daripada saya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Lo Ken Chen. Nombor metrik saya 257375. Untuk soalan 3 ini telah membincangkan adakah keanggotaan NAFTA perlu diperluaskan ke negara anggota lain yang berhampiran. Pada pandangan saya, dia perlu diperluaskan ke negara anggota lain yang berhampiran. Ini disebabkan dia dapat membantu negara lain yang belum maju sangat atau tengah maju, dapat menolong ekonomi mereka dengan
beberapa poin yang saya akan sebut nanti. Pertamanya, kos penghantaran akan jadi murah disebabkan mereka berdekat dengan mempunyai kedudukan yang strategi geografi ini. Dengan kos penghantaran yang murah juga dapat meningkatkan pengeluaran ekspor. Dengan peningkatan pengeluaran ekspor juga dapat membantu kawalan harga. Ini disebabkan cukai yang bagi akan dikurangkan dan juga kos penghantaran yang murah. Dengan ini, barang yang diimport atau untuk ekspor tidak akan jadi begitu mahal. Seterusnya, NAFTA ini juga dapat mencipta peluang pekerjaan. Ini disebabkan dengan mempunyai hubungan NAFTA ini, jika negara yang mempunyai peluang pekerjaan tapi tidak mempunyai orang yang cukupi membuat kerja, mereka boleh memberi peluang ini kepada rakan-rakan NAFTA supaya semua dapat kerja. Dan akhir sekali, mereka boleh berkongsikan teknologi kejuruteraan dan bioteknologi. Sebagai contohnya, Amerika ini mereka mempunyai kepakaran dalam kejuruteraan dan bioteknologi. Mereka dapat berkongsi teknologi ini kepada rakan-rakan NAFTA supaya mereka juga dapat menggunakan untuk membangunkan ekonomi mereka. Untuk soalan nombor 6 ini, dia telah bertanya apakah pendapat anda secara am mengenai isi perjanjian NAFTA. Pada pandangan saya, NAFTA ini boleh membawa kebaikan dan keburukan kepada rakan-rakan NAFTA. Antara kebaikan adalah mereka dapat menolong negara-negara yang belum maju sangat untuk membangunkan ekonomi mereka dan dapat memacu negara mereka. Dan keburukannya, dia akan membawa beberapa budaya yang buruk kepada rakan-rakan NAFTA. Untuk kebaikan, contohnya, dia dapat harga barang yang murah disebabkan kos penghantaran, cukai, dan barang-barang yang banyak dan dia akan jadi murah. Kebaikan NAFTA juga ada menciptakan peluang pekerjaan. Mereka dapat berkongsi teknologi kejuruteraan dan bioteknologi dan sebagainya. Dan keburukan yang budaya buruk akan dibawa masuk sekali dengan pelaburan asing yang ke rakan-rakan NAFTA ini. Sebagai contohnya, Amerika ini mereka pandai dalam memainkan perniagaan, dan jika mereka mengulangi taktik tersebut semasa mereka melabur di rakan-rakan NAFTA, orang lain juga akan dapat belajar dan menggunakan taktik tersebut. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazli. Nombor metrik 257516. Kat sini saya akan bentangkan
jawapan saya daripada soalan adakah dalam industri automobil dan tekstil, adakah NAFTA memberi manfaat kepada negara anggotanya? Okey, jawapan yang saya bagi adalah ya dan tidak. Kenapa ada dua jawapan macam ni? Sebab NAFTA ni dia bagi impak positif dan negatif pada negara anggotanya. Misalnya kepada negara maju seperti Amerika Syarikat dan Kanada, ekspor mereka meningkat sebab keluaran mereka ke pasaran Mexico mendominasi. Sebabnya firma-firma Mexico adalah baru dan sangat muda dan tak mampu nak bersaing dengan firma-firma dari negara maju ni. Sebaliknya berlaku pada buruh industri ni di negara maju ni, di negara maju mereka. Sebab pengilang-pengilang ni semua berpindah production mereka ke Mexico untuk mendapatkan kos pengeluaran yang lebih murah. Benda yang yang terbalik jadi dekat Mexico pula. Mexico berlaku pertambahan pekerjaan. Maknanya pengangguran berkurangan sebab semua pengilang dari negara maju tadi semua berpindah berpusu-pusu ke Mexico sebab untuk mendapatkan kos yang rendah, kos pembuatan yang rendah. Dan terbalik pula daripada tadi, firma pula yang mendapat kesan negatif sebab firma-firma Mexico tak boleh bersaing dengan firma negara. Salam buat semua. Hai, saya Frankie anak Uli 258225. Pada hari ini saya akan membincang berkenaan dengan topik mengapa Presiden Donald Trump mahu mengkaji semula perjanjian NAFTA. Antara 4 sebab termasuklah: yang pertama, kepentingan Amerika termasuk pekerja dan perniagaannya. Contoh, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang didakwa menentang kepentingan Amerika termasuk pekerja dan perniagaannya. Yang kedua, peluang pekerjaan berkurang dan meningkatkan jumlah pengangguran. Menurut Trump, penempatan semula kilang kenderaan Amerika ke negara jiran menyebabkan peluang pekerjaan berkurang di negara itu, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketiga, industri otomotif memindahkan pengeluarannya ke negara-negara DAS, terutama Mexico, tentunya dengan alasan harga buruh murah dan pengumpulan berbagai industri otomotif lain di sana, sehingga akan menjadikan kos pengeluaran lebih murah dan kesannya ialah syarikat akan memperolehi lebih banyak keuntungan. Manakala yang terakhir, keempat, menetapkan tarif baru untuk ekspor import keluli dan aluminium ke pasaran Amerika dengan tujuan memberi peluang kepada industri domestik untuk menghidupkan kembali dan memperkuatkan kembali ekonomi Amerika Syarikat. Itu saja, sekian, terima kasih.